Jadi sholawat ini punya khasiat, semua fadilah ada di sholawat. Semua fadilah itu ada kandungannya di dalam bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad. Semua fadilah. Antum mau apa? Sakit buat jadi obat, baca sholawat. Pengen meninggal husnul khatimah, baca sholawat. Pengen ketemu Nabi, baca sholawat. Pengen dapat ilmu laduni yang mondok, baca sholawat yang banyak. Pengen urusan cepat hasil, hajat gabul lancar, baca sholawat. Ya, segudang keistimewaan semuanya ada, dan itu Nabi yang ngomong. Ya, yukfahammuk wa yughfar laka dzambuk. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Bala bencana diangkat, baca selawat. Semuanya ada di situ. Gitu. Bahkan orang yang baca selawat ini dia dilindungi sama Allah dari kesesatan. Adakah lidah kita banyak menyebut Rasulullah ataupun berselawat kepada Nabi? Tanyakan pada diri kita, berapa kali sehari kita berselawat pada Nabi? 10 kali, 100 kali, 1000 kali? Saya nak tanya, 1000 kali tu banyak ke sikit? Bagi orang yang betul-betul jatuh cinta kepada Rasulullah, 1000 kali sikit. Bagi orang yang baru nak mencintai Rasulullah ataupun dia tak cintakan sangat Rasulullah sebagaimana mulut dia cakap, bagi dia 100 tu dah banyak. Tapi para ulama, orang soleh, orang yang besarnya kecintaan kepada Rasulullah, 1000 pun dia rasa tak cukup lagi. Pernah satu ketika seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana sekiranya aku menggunakan kehidupanku seharian suku daripadanya untuk berselawat kepadamu ya Rasulullah?" Bayangkan dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau dalam hidupku seharian sukunya aku menggunakannya untuk berselawat kepadamu ya Rasulullah?" 6 jam agak-agak dapat berapa selawat pada Nabi? Sebab kalau 100 kali dengan selawat paling pendek Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hanya lebih kurang dalam 10 ke 15 minit saja. Kalau 6 jam, berapa ribu kita tak tahu. Subhanallah. Lalu Rasulullah kata, ia bagi kamu apa yang mudah bagi kamu, tetapi kalau kamu selawat kepadaku lebih daripada itu, ia lebih baik bagi kamu. Kemudian sahabat ni jawab, "Kalau begitu ya Rasulullah, aku akan menggunakan hidupku seharian, separuh daripada hidupku seharian, maksudnya 12 jam adalah untuk selawat kepadamu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Bagi kamu apa yang mudah bagi kamu, tetapi sekiranya kamu berselawat, kamu buat lebih daripada itu, ia lebih baik bagi kamu." Kalau begitu ya Rasulullah, aku akan menggunakan sebahagian daripada hidupku, lebih tambah lagi, ada untuk berselawat kepadamu. Nabi jawab yang sama. Kemudian lelaki ni jawab, "Kalau begitu ya Rasulullah, aku akan menggunakan semuanya ya Allah kehidupanku ini, masa sebanyak-banyaknya berselawat kepadamu." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda tadi, "Orang yang paling dekat denganku di padang mahsyar kelak orang yang paling banyak berselawat kepadaku." Kita ni kena berselawat sampai selawat jadi diri kita. Walaupun kita tak selawat, tapi tetap selawat keluar di mulut kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat bila mana kita usaha nak selawat, kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ke, ataupun sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Tu usaha. Tu usaha kita buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi di sana ada tanpa usaha dia keluar. Jadi yang keluar tanpa usaha itu ialah selawat yang paling berkualiti sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut, "Man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubashshara lahu bil jannah." Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, siapa-siapa yang berselawat dekat aku 1000 kali, Nabi kata, lam yamut, dia tidak akan mati hatta yubashshara lahu bil jannah, sehingga Allah datangkan berita gembira bahawa dia akan jadi ahli syurga. Sehari 1000 kali sebelum dia mati, Allah akan datangkan perkhabaran bahawa dia akan masuk syurga.
Macam mana? Macam-macam. Itulah hikmah pasal apa kita berselawat 1000 kali. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang terakhir saya nak pesan, kerana orang yang mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebut tentang sesuatu tersebut. Man ahabba syai'an akthara min dzikrih. Siapa yang suka dengan sesuatu, dia akan banyak menyebut sesuatu itu. Maka orang yang cintakan Rasul akan banyak menyebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita telah memberikan satu ubat yang paling besar untuk kita elakkan diri kita daripada cabaran yang besar pada akhir zaman ini. Jadi saya tak tinggal tuan-tuan dengan tajuk ni. Nah, tuan-tuan kata saya lari tajuk pula, tak lari tajuk ni. Duk ikut tajuk daripada awal ke habis. Allah ni saya bagi ubat dia. Apa ubat yang ditinggalkan oleh Rasul untuk kita selamatkan diri kita dengan cabaran akhir zaman ni? Ubat dia apa dia? Ubat dia adalah dengan cara kita membanyakkan solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan solawat kepada Nabi. Dan ini ramai orang pandang ringan. Dia kata takkan nak solawat saja. Kalau solawat saja, minyak turun kan? Nah, selawat saja minyak turun. Korang turunlah hang punya nafsu. Tuan-tuan, banyakkan selawat kepada Nabi. Jadi adakan majlis kadang-kadang dalam keluarga kita selawat. Ingatkan anak kita dengan selawat. Ceritakan mereka tentang kelebihan selawat. Jadi kena buat macam tu. Ada seorang lelaki yang mana setiap hari diceritakan dalam hadis saya. Lah sana habis dah tak habis. Habis dah. Jangan bimbang. Saya pun lapar ni. Nah. Ada satu cerita Sayyidina Abdullah bin Mubarak radhiyallahu taala anhu, waktu ketika mana selesai beliau tawaf, beliau bersandar di tiang dalam Masjidil Haram menghadap ke arah Kaabah. Karena melihat Kaabah adalah ibadah. Ketika dia tengok Kaabah, dia nampak seorang lelaki sedang bertawaf. Yang mana lelaki ni mengangkat kaki, letak. Lambat jalan dia. Maka Sayyidina Abdullah bin Mubarak terus pergi kepada lelaki tersebut dan tanya kepada dia, apa yang sebabkan kamu jalan lambat ni? Waktu tawaf ni jalan lambat betul? Dahlah tujuh pusingan, kamu jalan lambat pula. Kata dia, saya berselawat kepada Nabi dengan setiap langkahan kaki saya. Setiap langkah saya berselawat kepada Nabi. Dia kata, apa yang menyebabkan kamu buat macam tu? Maka lelaki ni pun cerita. Dia kata, wahai tuan, dulu saya dalam perjalanan bersama dengan ayah saya. Saya dalam perjalanan untuk menunaikan haji. Sampai di pertengahan jalan, kami datang naik kapal laut. Sampai di pertengahan jalan kami berhenti berehat. Ayah saya jatuh sakit dan dia dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala pada malam tersebut. Yang lebih menyedihkan saya, ayah saya bertukar kulitnya menjadi gelap yang segelap-gelapnya. Jadi kulit yang gelap yang menunjukkan bahawa dia ini adalah orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tuan-tuan, orang yang kalaupun kulitnya gelap tetapi dia ni lazimi salawat dan juga kulit dia selalu dibasahkan dengan wuduk dan sebagainya, wajahnya ada nur. Lepas tu kita boleh bezakan muka orang yang Islam yang bukan Islam. Tengok dengan haja nampak riak wajah dia tahu dah kata dia Muslim. Yang ni bukan Islam. Hanya kerana apa? Kerana wuduk. Kerana nur yang ada di wajah tersebut. Jadi tuan-tuan, waktu ketika kata lelaki ni, ketika ayah saya malam tersebut bertukar wajahnya segelap-gelapnya, dan saya tahu kata ayah saya su'ul khatimah, buruk kematiannya. Saya menangis sepanjang malam tersebut di sisi ayah saya, kerana saya bimbang bagaimana nak jawab esok dengan kawan-kawan yang lain yang bersama dengan kami dalam rombongan. Pada malam tersebut, waktu ketika saya sedang menangis, saya tidur, mimpi saya bertemu dengan seorang lelaki yang kulitnya putih kemerah-merahan, memakai pakaian yang segak putih, memakai serban, masuk ke dalam kemah kami, dan kemudian lelaki tersebut menyapu badan ayah saya sehingga bertukar ayah saya menjadi dengan wajah yang sangat cantik dan bercahaya. Saya sangat gembira. Saya kemudian terus pegang kain jubah lelaki tersebut dan saya tanya kepada dia, billahi, demi Allah, tolong bagi tahu kepada saya, siapa kamu? Maka kata lelaki tersebut, kamu tak kenal saya? Kata saya tidak kenal. Ana Rasulullah, kata dia. Saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang kepada ayah kamu pada malam ini untuk memberi syafaat kepada dia. Ya, ayah kamu banyak melakukan kejahatan. Ayah kamu buat silap yang banyak. Tapi ada satu benda yang dia tidak pernah tinggal. Dia tidak pernah tinggal sebelum tidur berselawat kepada aku. Maka disebabkan tu, hari ini saya datang untuk memberi syafaat kepada dia sebelum di akhirat nanti, insya-Allah. Kata lelaki tersebut, mulai malam tersebut saya berjanji, setiap langkah kaki saya tidak akan letakkan melainkan saya berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya langkah, saya akan selawat kepada Nabi.
saya tak akan basahkan mulut saya melainkan dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ada seorang ulama mengatakan bahawa kalaulah seorang mengetahui apa yang ada dalam solawat, maka selepas solat 5 waktu dia tidak akan lakukan perkara yang lain melainkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan buat benda lain melainkan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, lazimi salawat. Lazimilah salawat. Karena Nabi kita menyebut dalam hadis, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi kita mengatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Allah berselawat kepadanya 10 kali. Dan kata Nabi, man shalla alayya ashran, siapa yang berselawatku kepadaku 10 kali, sallallahu alaihi mi'ah, Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya 10 kali, 100 kali. Dan kata Nabi lagi, man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi alfa, siapa yang berselawat kepadaku sehari 100 kali, Allah berselawat kepadanya 1000 kali. Dan kata Nabi SAW dalam hadis, man shalla alayya alfan fi kulli yawmin, fi kulli yawmin alfa marrah, siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali sehari, zahamat katifuhu katifi ala babil jannah. Masya Allah, akan berlaga bahunya dengan bahuku di depan pintu syurga Allah Ta'ala. Maknanya apa dia? Orang yang lazim selawat sehari 1000 kali, dia akan masuk syurga dengan Nabi SAW. Belaga bau dia dengan Nabi SAW. Dalam hadis Nabi kata, man shalla alayya alfan fi kulli yawmin alfa marrah, siapa yang berselawat kepadaku sehari 1000 kali, harramallahu jasadahu 'alan nar, Allah mengharamkan jasad dia daripada api neraka Allah Ta'ala. Maksudnya orang yang selawat 1000 kali sehari, dia ni bukan ahli neraka dah tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman. Khitab ini, seruan ini kepada orang yang beriman. Maknanya yang berselawat ini confirm beriman kepada Allah. Takkan selawat seorang tadi kepada Nabi melainkan dia ni orang yang beriman kepada Allah. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan beriman ke tidak dengan Allah, hal itu selawat ke tidak dengan Nabi. Kalau tak selawat pun kita selawat juga dalam semayang. Alhamdulillah, ada juga semayang dan tahiyat wajib selawat. Tak selawat tak sah semayang kita. Nak jadikan kita ni beriman kepada Allah. Bagaimana dengan yang tak semayang? Tak semayang jangan tinggal selawat. Weh, tak semayang jangan tinggal selawat. Habis tu tak semayang, insya-Allah dia akan semayang lepas tu. Takkan selawat saja lepas tu tak semayang. Sebab tu ada seorang lelaki yang minum arak, dan kemudian lepas minum arak kena godam, minum arak lagi, kena godam lagi, minum arak lagi. Akhirnya para sahabat pakat kutuk dia, pakat laknat dia. Sebagian sahabat kata laknat dia, laknat dia ni. Memang celaka betul lelaki ni. Asal minum arak, minum lagi, minum lagi, minum lagi. Lepas kena hukum pun minum lagi. Maka kata Nabi SAW, bila Nabi dengar ada sebahagian orang yang mencela sahabat ini yang suka minum arak, Nabi kata, la tal'anhu, jangan kamu laknatnya, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Nah, jangan kamu laknat dia, kerana dia ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Faham tuan-tuan? Jangan tengok kita dengan maksiat seseorang tersebut, kita kata dia ini tidak cinta kepada Allah dan Rasul. Kemudian dia lakukan maksiat tadi, tapi dalam hati dia penuh dengan cinta kepada Allah dan Rasul. Maksudnya nak kembalikan dia kembali kepada Allah, kembali macam mana? Kembalikan dia dengan cinta. Sebab itu tidak ada jalan lain untuk sampai kepada Allah dan Rasul melainkan melalui hub. Melainkan melalui hub. Jadi saya setakat itu dulu. Moga-moga Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua pada akhir zaman ini, kerana kita semua sekarang berada di penghujung zaman dah tuan-tuan. Ini kata guru kami Syekh Ali Jumaah, tanda-tanda akhir zaman yang pertengahan telah selesai. Sekarang kita telah masuk pada tanda-tanda besar akhir zaman. Kita dah masuk pada tanda-tanda akhir zaman. Maksudnya kata Syekh Ali, pada awal kurun yang ke-20 telah selesai. Awal kurun ke-20 ataupun awal kurun yang ke-19 telah selesai semua tanda-tanda pertengahan akhir zaman. Tanda-tanda pertengahan dah selesai dah sebenarnya. Sekarang sudah masuk pada tanda-tanda akhir kepada akhir zaman. Jadi sebelum keluarnya Dajjal, dah ada tanda-tanda dah keluar banyak dah tanda-tanda dah tuan-tuan. Sekarang kita dah ada pada penghujung zaman dah. Dan bagaimana cabaran kita pada waktu sekarang ni, bagaimana kita nak selamatkan diri kita, melainkan kita berpegang dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita telah meninggalkan suatu amalan yang sangat besar, yang telah disuruh oleh Allah Ta'ala, yang telah diminta oleh Allah Ta'ala, yang amalan ini juga dilakukan oleh Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala sendiri menyebut dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sehingga ada seorang ulama mengatakan bahawa kalau seorang bertanya kepada saya apa yang Allah Ta'ala lakukan sekarang, maka saya tidak akan segan mengatakan bahawa Allah sedang berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena Allah Ta'ala mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusallu dengan fa'il mudhari', mudhari' bermakna dawam wal istimrar, dengan makna berterusan dan juga bertajaddud, maksudnya akan berlaku detik demi detik. Walaupun Allah tidak dikaitkan dengan masa, tapi kalau ditanya kepada kita apakah perbuatan Allah sekarang, maka kata sebahagian ulama, kami tidak akan segan untuk menjawab bahawa Allah berselawat kepada Nabi SAW. Kalaulah Allah berselawat kepada Nabi dan kita mengabaikan perkara tersebut, maka kita telah mengabaikan suatu yang azim, suatu yang agung, yang telah ditinggalkan, yang telah dianjurkan, yang telah diarahkan oleh Allah kepada kita. Maka inilah yang akan menyelamatkan kita dengan cabaran akhir zaman ini, insyaAllah. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya mohon ampun, mohon maaf kerana panjang bicara saya pada malam ni. Moga-moga tuan-tuan semua dapat mengambil manfaat. Dan yang paling utama pada malam ni, kita balik, jangan tinggal selawat kepada Nabi SAW. Taib. Zaman kita zaman Nabi takut sangat. Jadi sebab itu kita teringat dekat Nabi ni luar biasa. Perasaan kita dengan Nabi itu luar biasa. Jadi subhanallah, usahakan kita dapat mencipta diri kita ni, kita buat, kita kasih dekat Nabi melebihi kasih pada semua. Jalan macam mana? Memperbanyakkan selawat. Selawat paling kurang sehari 1000 kali. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Cuba kata tengok. Dipanggil dengan selawat Jibril ataupun disebut dengan selawat Nabi Khidir alaihissalam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kita kata, kita baca 1000 kali sehari. Daripada bangkit tidur balik pasti habis 1000. Jadi insya-Allah 40 hari kita buat, lama-lama akan tumbuh rasa kasih pada Rasulullah. Bila kasih pada Rasulullah, kita akan duduk dalam kehidupan yang sangat bahagia. Hati kita bahagia. Sebab bersangkut hati kita dicintai yang betul. Cinta ni kalau salah, rosak kita. Cinta kalau betul, bahagia kita. InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah.